Pembuatan pen marker atau pen penanda jarang sekali diusahakan oleh syarikat Bumiputra. Edisi kali ini, IKS ke Kuantan Pahang bersama satu-satunya syarikat pengeluar pen marker yang dirintis anak Melayu. Anda sedang menonton IKS bersama saya, Rozaihan Abdul Rahim. Pengalaman lebih 13 tahun dalam bidang perbankan sudah cukup buat Abdul Razak Azhari melangkah penuh yakin sebagai perintis dalam industri alat tulis pen marker khasnya. Ikon burung kedidi diangkat sebagai jenama produk selaras hasratnya untuk terbang tinggi melangkaui pasaran negara. Ikuti paparan yang disediakan wartawan Nurul Akmal Anwar. Jenama alat tulis dari luar negara telah lebih 4 dekad bertapak di Malaysia dan sering mendapat kepercayaan pengguna. IKS minggu ini membawa anda ke Kuantan Pahang bagi mengenali satu-satunya perintis Bumiputra yang berani menceburkan diri dalam industri pembuatan pen marker ataupun pen penanda. Bagi Abdul Razak Azhari, bekas pegawai bank di bahagian pinjaman perniagaan kecil, melihat penglibatan golongan Bumiputra dalam bidang pengeluaran dan penghilangan amat terhad. Dari sinilah timbulnya semangat untuk membuat kajian dan hasilnya, beliau melihat peluang dalam pembuatan alat tulis khususnya pen penanda amat cerah. Syarikat Global Factor Sendirian Berhad mulai aktif dalam bidang pembuatan alat tulis pada bulan Julai tahun 1995, beroperasi di tingkat atas bangunan 2 tingkat di Kuala Lumpur. Pada bulan Ogos tahun 1996, satu perjanjian ditandatangani dengan pihak Sirin yang dilantik sebagai juru perunding dalam pembangunan teknologi pembuatan dakwat pen penanda dan juga cecair pemadam. Dengan modal permulaan RM500,000, perniagaannya berkembang dan tempat yang lebih sempurna diperlukan. Selepas lebih kurang 3 tahun, Abdul Razak berjaya memperolehi tapak sendiri pada tahun 1998 dan membina kilangnya sendiri. Syarikat dan kilangnya mula beroperasi pada tahun 2003 sehingga kini di Kuantan Pahang. Pada ketika itu, syarikat masih lagi mendapat kontrak bekalan dari kerajaan namun tidak disambung pada tahun 2004. Kesan daripada itu, Abdul Razak tetap meneruskan perniagaan dengan meneroka pasaran terbuka dan juga pasaran ekspor. Namun, cabaran dalam pasaran terbuka cukup berbeza senarionya. Dari segi produk sendiri, we have to improve kita punya quality, kita punya product appearance, design dia, kita kena cost down production supaya kita lebih kompetitif dalam pengeluaran, dan kita terpaksa memikir strategi-strategi dalam nak meneroka pasaran terbuka. So, apabila kita mula meneroka pasaran terbuka dan kita terpaksa berfikir bagaimana kita nak hadapi jenama-jenama yang telah lama establish di pasaran. Kalau kita mempunyai reka bentuk yang sama dengan diorang, amat sukar. Face to face dengan orang. So, kita come up with the new design yang mempunyai beberapa kelebihan kepada pengguna. Produk pertama yang dikeluarkan dengan jenama Kedidi ialah pen penanda kekal atau permanent marker dan whiteboard marker, diikuti dengan ball pen dan file 2D ring. Di samping itu, beberapa lagi produk akan turut dikeluarkan, antaranya pen penerang dan pen pemadam, pula yang berjenama Fix On yang pernah dikeluarkan dahulu, bertujuan untuk mengkaji pasaran
sememangnya mendapat respon baik dan kualitinya dipuji oleh pengguna. Produk-produk atas jenama Kedidi mempunyai kelebihan dan konsep yang menarik. Hasil dari kajian dan pembangunan, Abdul Razak melalui inovasinya mengeluarkan produk pen penanda yang menawarkan penukaran alat ganti dan isian semula yang sangat ekonomi buat pengguna dan penggemar Kedidi. Tahukah anda bahawa pen penanda yang berbau kuat dakwatnya mengandungi bahan toksik xylene? Berbeza dengan pen penanda Kedidi yang tidak menggunakan bahan toksik ini, satu lagi keistimewaan Kedidi ialah dakwatnya tidak akan kering walaupun dibiarkan terbuka tanpa penutup selama 6 jam. Inovasi sebegini banyak membantu syarikat mengurangkan kos pengeluaran sehingga 30% sekaligus membolehkan produk menjadi lebih kompetitif di pasaran. Produk marker Kedidi punya dua jenis isian semula. Yang pertama jenis cartridge dan yang kedua jenis yang terbaru jenis cair. Cara pengenalian isian semula jenis cartridge adalah dengan membuka marker pen yang telah kehabisan awet dan buka penutup cartridge yang baru ni. Just masukkan sahaja ke dalamnya dan ia boleh digunakan. Semulalah seperti biasa. Cara isian semula dakwat jenis cecair adalah dengan membuka penutup dan tebuk dengan jarum. Kemudian buka pen marker anda dan tekan ianya berulang kali. So, marker pen anda telah sedia digunakan. Marker pen Kedidi juga menyediakan pakej mata baru bagi menggantikan mata pen marker yang telah rosak. Caranya dengan memusingkan mata pen yang telah rosak dan memasukkan mata pen yang baru. Tunggu sehingga mata pen baru ini menyerap dakwat yang telah sedia ada dan barulah ianya boleh digunakan seperti biasa. Proses penghasilan pen marker tidaklah semudah penggunaannya. Selaku syarikat pengeluar, Global Factors Sdn Bhd perlu mematuhi kawalan mutu dan piawaian antarabangsa. Gabungan teknologi Jepun dan Jerman menjadi pilihan syarikat Global Factors Sdn Bhd untuk menghasilkan pen Kedidi. Pengimportan komponen mata pen penanda terbaik dari Jepun dan filter terbaik dari Jerman merupakan antara pelengkap kepada pen Kedidi ini. Dalam pada itu, proses pengeluaran yang pada mulanya dilakukan secara manual telah ditukarkan kepada semi-otomasi dengan pembelian mesin-mesin baru. Seterusnya, membantu meningkatkan kapasiti pengeluaran yang berjaya mencapai lebih 6,000 unit sehari. Kesemua proses dilakukan di dalam kilang dan tidak lagi bergantung kepada subkontraktor seperti proses pengeluaran komponen plastik dan juga proses pemasangan produk. Mengambil masa 10 minit, mesin tumbling digunakan untuk membancuh bahan HDPE iaitu High Density Polyethylene atau ibu plastik sebanyak 25 kg bagi menghasilkan komponen seperti barrel, front cap, nozzle dan refill cap mengikut warna yang ditetapkan. Okey, mula-mula sekali kita akan gunakan bahan material. Material yang kita gunakan iaitu HDPE yang telah dicampurkan dengan pewarna mengikut warna yang kita nak. Kita akan lepas bancur tu, kita akan siapkan dalam beg plastik ni dan kita akan masukkan ke dalam hooper dryer lah. Dalam hooper dryer. So bila time dah masuk dalam hooper dryer, kita akan on mesin, kita akan setting mengikut part dia, mengikut part dia kita akan setting dan kita akan dapat hasil dia mengikut ni lah, ini dia yang dinamakan nozzle lah.
nama nozzle, color mengikuti apa master blend yang kita gunakan lah untuk dalam produk ni. Jadi setting yang kita guna ni hanyalah formula daripada kita sendiri lah, daripada kilang kita sendiri. Proses diteruskan dengan memasukkan bahan HDPE tadi ke dalam mesin injection molding untuk menghasilkan komponen tersebut sebanyak 8 unit dalam masa 30 saat. Sementara mesin transfer heat film yang digunakan mampu menghasilkan sebanyak 1,800 unit barrel pan dalam masa 1 jam. Proses pemasangan komponen pula dilakukan secara manual dan juga menggunakan mesin. 3 orang pekerja diperlukan untuk memasukkan nozzle ke dalam barrel. Manakala proses memasukkan mata pen dan fan cap menggunakan mesin yang dipantau pekerja. Panjang pendek lah tu. Setiap pen penanda atau pen marker kedidi perlu menjalani kawalan kualiti pada setiap peringkat bagi menghasilkan pen marker yang menetapi spesifikasi antarabangsa seperti yang sedang dilakukan oleh Cik Nana sekarang ni. Cik Nana boleh terangkan apa yang Cik Nana sedang buat sekarang? Okey, sekarang saya sedang dengan menggunakan kaliper, saya akan menjalankan ujian panjang mata di mana sebagai contoh mata yang telah diproses 6.56 mm mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Manakala untuk komponen reject seperti mana yang kita tengok ni pendek dan dikira reject. Kita boleh tengok panjang mata beza antara dua panjang dan pendek. Proses penghasilan dakwat dilakukan sebulan sekali menggunakan bahan-bahan seperti alkohol denatured, mowitel dan warna. Selepas itu, proses memasukkan dakwat ke dalam filter diteruskan sebelum dimasukkan ke dalam barrel dan ditutup kemas menggunakan mesin top. Akhirnya pen kedidi dilabel, dibungkus dan dimasukkan ke dalam kotak untuk dihantar ke stok. Global Factors Sdn Bhd mengamalkan 3 cara pemasaran produknya, iaitu secara terus, melalui pengedar dan juga melalui hypermarket dan supermarket. Contohnya sekarang produk kedidi dijual di Tesco, Giant, Superstore UO dan Mydin terpilih selain pemasaran secara ekspor. Untuk maklumat jugalah, kita sekarang sebenarnya untuk pasaran kita ada export market dan kita ada juga customer, misal kata yang ini jenama Capri ni adalah untuk pasaran di Lubnan. Atas permintaan customer, dia nak produk dikeluarkan atas jenamanya sendiri dan kita keluarkan atas nama customer Capri seperti mana yang dia nak. Kita ada pasaran ekspor di Dubai, kita juga ekspor ke Mesir, Singapura dan Sri Lanka. InsyaAllah tahun depan kita akan participate dalam pameran di Dubai. Kita dari segi pameran untuk pasaran ekspor ni kita banyak melalui participation dalam pameran. Alhamdulillah kita sebenarnya mendapat support daripada pihak Matrade yang telah memilih syarikat kami sebagai di bawah program yang dia panggil dulunya MTOP. Kita dibawa untuk menyertai pameran di peringkat luar negara selama 3 tahun. Dan Alhamdulillah daripada situ kita belajar macam mana untuk nak ekspor produk kita. Cabaran utama yang terpaksa ditempuhi Abdul Razak ialah menaikkan nama kedidi dari segi pencenamaan. Namun ini bukan halangan buat Global Factors Sdn Bhd untuk terus melangkah memperhebatkan strategi pemasaran mereka. Kewujudan formula dan unit penyelidikan dan pembangunan atau R&D sendiri selain pengiktirafan pensijilan MSI ISO 9000-2001 pada Februari 2009 membuktikan jenama kedidi boleh terbang jauh selaras dengan ikon Global Factors Sdn Bhd burung kedidi.